Selamat petang, selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hadi sangat salah, kata Lim. Abdul Hadi Awang, Anda sangat salah. DAP bukan saja mewakili suara orang bukan Melayu dan orang bukan Islam, tetapi DAP mewakili rakyat Malaysia, termasuklah orang Melayu dan orang Islam. Seminggu selepas undi percaya terhadap Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10, di Parlimen semakin ramai rakyat Malaysia kini berpendapat yang Anwar mempunyai peluang yang tinggi untuk kekal sebagai Perdana Menteri selama 5 tahun. Tetapi perkara ini juga telah meningkatkan lagi usaha pihak yang masih belum berputus asa untuk menumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim seperti dalam langkah Sheraton sebelum ini. Konspirasi politik langkah Sheraton yang pertama bermula dengan politik toksin penipuan, sakwa sangka, kebencian, perkauman, dan keagamaan yang bersangkut paut dengan ratifikasi konvensi antarabangsa, penghapusan semua bentuk diskriminasi perkauman, ICID, dan juga dengan penciptaan kebencian dan sakwa sangka melalui fitnah, di mana mereka mudah menuduh DAP sebagai berada di sebalik rancangan untuk meratifikasikan ICID sebagai pembukaan serangan anti-Melayu dan Islam oleh DAP. Hadi kini tahu yang isu ICID pada tahun 2018 ini tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan DAP, memandangkan para menteri dan pemimpin DAP sendiri terkejut, seperti mana orang lain juga. Dengan pengumuman Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam ucapannya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 mengenai ratifikasi Perjanjian Utama Hak Asasi Manusia PBB. Tetapi Hadi tidak membuat apa-apa usaha dalam 4 tahun yang lepas untuk memohon maaf kepada DAP atau untuk mengakui kesilapannya dalam menabur penipuan dan fitnah berkaitan ICID terhadap DAP. Kini Hadi mengulangi semula hila lamanya. Surat terbuka Hadi pada minggu lepas mendakwa yang kadar keluaran mengundi orang Melayu dan pilihan raya umum ke-15 lebih rendah berbanding dengan kaum-kaum lain bukan sahaja tidak berasas tetapi merupakan langkah pertama usaha menjatuhkan kerajaan Anwar seperti langkah Sheraton sebelum ini. Penganalisis politik Bigate Wells daripada University of Northern Malaysia mengatakan yang orang Melayu membentuk persatuan mengundi tertinggi berdasarkan data yang dikutipnya. Dia mengatakan yang kadar keluar mengundi yang lebih rendah dalam kalangan orang Cina dan kumpulan etnik bukan Melayu, yang lain menafikan dakwaan Hadi yang kononnya 98% golongan bukan Islam, termasuklah yang berada di luar negara mengundi dalam PRU15 untuk menyokong DAP, sedangkan hanya 60% orang Islam sahaja yang mengundi. Hadi memberikan amaran yang mereka yang tidak mengundi mungkin telah berdosa kerana mereka melanggar perintah Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wells mengatakan yang dakwaan Hadi ini mengulangi naratifnya yang kononnya orang Melayu sedang terancam dari segi politik, menambah yang didakwa itu tidak berasas. Wells memetik analisisnya yang menunjukkan kadar keluar mengundi pengundi Melayu pada kadar 79%, diikuti pengundi India pada 78% dan Cina pada 69% dan lain-lain pada 59%. Dia mengatakan walaupun kadar keluar mengundi orang Islam, orang Melayu lebih tinggi berbanding dengan kaum-kaum lain, bukan semua orang Melayu menyokong Perikatan Nasional PN, yang mana PAS merupakan sebuah parti komponennya. Dia mengatakan dalam kalangan orang Melayu yang mengundi hanya 54% sahaja yang menyokong PN. Sekali lagi Hadi amat salah, DAP mewakili bukan saja suara orang bukan Melayu dan bukan Islam, sebaliknya DAP mewakili rakyat Malaysia termasuklah orang Melayu dan orang Islam. Bancian Populasi dan Perumahan 2010 dan 2020 telah membongkarkan politik toksin penipuan dan fitnah Hadi yang mencoba menyamai kebencian dan sakwa sangka dalam masyarakat mazmuk di Malaysia.